kawasan Besut, para hadirin hadirat yang hamba kasih sekalian. Berasa lega sikit malam ni tu sebab ramai penceramah, jadi boleh sikit-sikit sore masa hambanya bimbang sebab suara pun tak berapa tubik. Bila Tok Guru mesej suruh mari ceramah, jadual hambanya berada di Selangor, pasalah balik daripada Selangor pagi tadi, dan alhamdulillah dapat berada di Jetih pada malam ini. Dan hamba sebenarnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesudian pimpinan PAS kawasan, Perikatan Nasional Kawasan yang menjemput hamba hadir bersama menyampaikan ceramah bersempena pilihan raya yang sedang berlangsung sekarang ini. Hamba pun tak tahu nak kata apa. Hamba ni bukan siapa-siapa pun, ada gigi dengan lidah je, tak ada jawatan, tak ada pangkat, tak ada apa satu. Tapi alhamdulillah PAS telah memberi ruang kepada hamba, dan ni malam yang ke-50 dah hamba bersarah tak berhenti 3 round seluruh negara, dan alhamdulillah berasa segar, botak boleh hanging, boleh syarah, boleh berkongsi pendapat, boleh berkongsi pengalaman dengan adik kakak rakyat semasa pilihan raya nak diadakan. 8 bulan lepas waktu pilihan raya umum, hamba mari sarah juga, tapi mari sarah alik barisan di Dewan Go Kemutung. 2-3 minggu lepas mari sarah sini, tapi tak dapat permit, pindah dibuat di Dewan Dr. Zawawi. Amalan ni baru jadi dapat ada ceramah di Padang Luah. Hamba ucap terima kasih banyak-banyak dan bersyukur kerana dapat berkongsi peluang yang sangat berharga ni. Dan mengucap terima kasih ramai menapuk tembok tu penuh, pakat hadir belaka-laka. Hamba doakan mudah-mudahan majlis kita ini memberi manfaat kepada kita, terutama sekali menjelang pilihan raya nak mari. Tajuk kalau hamba nak kecek malam ni adalah tajuk dulu lain, sekarang lain. Mungkin ada yang ingat lagu SM Saling. Dulu lain, sekarang lain. Dulu Muhyiddin, sekarang Nur Ibrahim. Janji lain, buat lain. Puak-puak ni memang tak boleh buat saing. Dulu lain, sekarang lain. Dulu hacing, learning sama-sama pakai kecing. Dulu lain, sekarang lain. Dengan Sanusi dia buat zoling, dengan Tok Guru dia buat nyanyi, dengan Zahid Hamidi dia buat saing. Sekaki Korea muka pun jadi lagu lain. Tuan-tuan sekalian, hamba amat bersetuju seperti mana Ustaz Tan Haji Makno kata tadi. Penilaian bagi kita orang Islam dalam politik hendaklah bersandarkan syariat. Nak pilih orang, nak pilih guru, nak pilih teman, nak jadikan orang dalam, orang kepercayaan,
telah pun ada garis panduan dalam Islam. Yang menjadi masalah kita lelah ni adalah kerana kita tidak pegang, kita orang Islam, kita tidak pegang pada dasar-dasar yang ada dah dalam Islam. Kita mendahulukan perasaan dan kepentingan pribadi. Sedangkan dalam soal nak milih guru, dalam soal nak ambil orang yang kita nak beri kepercayaan, itu ada garis panduan yang sangat jelas kepada kita semua. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 118, pesanan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akhbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Tuhan berpesan, Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan daripada kalangan kamu untuk menjadi orang kepercayaan ataupun orang yang nak diberikan kepercayaan, kerana mereka itu mereka itu tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka suka apa yang menyusahkan kamu, dan telah jelas akan kebencian hati mereka daripada perkataan mulut-mulut dan lidah mereka, dan di dalam hati mereka adalah lebih besar, lebih dahsyat lagi. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan itulah keterangan-keterangan daripada kami kalau kamu ingin menjadi orang-orang yang memahami. Masalah yang kita hadapi adik kakak hari ini adalah soal nak memilih. Waktu UMNO dan PAH sama-sama kalah pada pilihan raya pilihan raya ke-14. Jelas kita lemah, kita tidak kuat, kita diperintah oleh orang lain. UMNO gagal, PAS gagal, adalah kerana kita telah terlalai, kita telah tidak mengikuti apa yang telah dinasihatkan kepada kita, agar kita jangan banyak bertelagah sesama kita. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Janganlah kamu bertelagah, nescaya kamu akan hilang kekuatan. Hendaklah kamu banyak bersabar, kerana Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tapi dalam politik negara, dalam politik di tanah air, setelah kita dapat capai kekuatan sehingga kita berjaya memerdekakan negara, membina negara, tetapi akhirnya perpecahan demi perpecahan, pecahan demi perpecahan, dan akhirnya semua kita tak sampai ke mana. Menyebabkan selepas pilihan raya 14, kita tercari-cari the winning formula. Kita ingin mencari satu formula kemenangan, kerana kita adalah umat majoriti, kita adalah umat yang terbesar, kita ada jumlah bilangan, kita ada sejarah, kita ada kekuatan, tetapi tiba-tiba orang minoriti memerintah kita.
ringkaskan cerita, dibukakan pintu hati pemimpin-pemimpin parti-parti utama orang Melayu dan Bumi Putra untuk kembali kepada basic dalam politik negara, yakni kembali kepada wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena ayat itu jelas memberi peringatan kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jelas, penerangan yang cukup jelas, yang mana waktu kita dulunya tak ada kedatangan Islam, zaman jahiliyah, suka bergaduh, suka berbala, kita telah menghampiri jurang api neraka. Lalu Allah selamatkan kita dengan nikmat Islam yang ada pada kita, dan akhirnya jadilah kita umat yang bersaudara pada ketika itu. Tapi akhirnya apa yang patut dilakukan kita tidak melakukan. Apabila kita telah mendapat the winning formula pada bulan September tahun 2019 melalui pembentukan Muafakat Nasional, amudu ingat, tamatlah era lemahnya orang Melayu dan umat Islam dari segi politik dalam negara kita. Sebaik saja terbentuk Muafakat Nasional, kita lihat kekuatan baru telah diperolehi oleh umat Islam. Kita telah capai kemenangan pilihan raya kecil, sehingga akhirnya kita menjadi kerajaan. Walaupun kalah pilihan raya, PAS jadi kerajaan, UMNO jadi kerajaan. Bukan saja menjadi kerajaan, UMNO akhirnya jadi timbalan Perdana Menteri, dan akhirnya menjadi Perdana Menteri dari kekuatan muafakat antara UMNO, PAS dan Bersatu. Pilihan yang kita buat bertepatan dengan surah Al-Imran 118 tadi. Pilih GU yang sama-sama mempunyai dasar perjuangan nak mendaulatkan Islam, sama-sama Melayu, sama-sama Islam, asal pun sama, kita semua daripada satu parti asalnya dulu, kemudian berpecah, kita gabungkan semula, kita dapat balik kekuatan. Tapi malang sungguh, jin dan syaitan yang besar menggoda semula pemimpin-pemimpin. Nebula yang baik UMNO dengan PAS. Nebula bulan 9 buat Muafakat Nasional, bulan 3 dapat jadi kerajaan, bulan 7 ada dah seorang buat ucap perangai. Tak ada cukup setahun, bulan 9 buat Muafakat Nasional, bulan 10 sebelah 12 benar 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilihan raya kecil. Bulan 3 jadi kerajaan. Mari COVID kita pikul bersama masalah rakyat setinggi gunung. Boleh kita selesaikan dengan molek. Parti PAS berprestasi, Menteri-Menteri PAS berprestasi, Menteri UMNO berprestasi, Menteri Bersatu berprestasi, dalam keadaan yang paling susah pada waktu itu. Mari bulan 7, bulan 8 Zahid Hamidi naik tengok ramai saing-saing jadi menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Dia buat resolusi nak minta jawatan timbalan Perdana Menteri kepada UMNO. Mari dah godok
Padahal bagi molek dah Pak Menteri Kanan bersatu ambil Menteri Kanan Azmin, UMNO ada Menteri Kanan dan sebagainya, Sarawak ada Menteri Kanan. Dan dia jumpa Amor, suruh Amor royak kepada Muhyiddin, dia nak jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Dan Amor pergi jumpalah dengan Muhyiddin. Tapi Muhyiddin tegah jawab, siapa pun daripada UMNO boleh jadi timbalan Perdana Menteri kecuali Zahid Hamidi. Tan Sri Muhyiddin jawab secara terus-terang, dan Amor pun bersapa secara terus-terang pada bulan 8 tahun 2020. Kerana tak dapat apa yang dia nak, bulan 8 tu jugalah dia mula buat pertemuan sulit dengan DAP Anthony Loke dan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Amor ulang hak ni dekat berpuluh kali. Amor tunggu dia nak bangkit lawak. Di mana? Di Ampang Hilir, di sebuah rumah kerabat diraja. Bincang apa? Bincang nak jatuh kerajaan hak kita sendiri duduk dalam. Nak jatuh kerajaan pimpinan Muhyiddin, yang 12 daripada menterinya adalah daripada UMNO sendiri. Dengan dia tak bincang sepatah habuk dengan menteri-menteri daripada UMNO. Rekah cerita akhirnya dia berturun tanda tangan secara hitam putih memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim dan juga DAP untuk membentuk kerajaan. Inilah maksud yang meroyak adik kakak. Tak kena nak pilih gu. Ayat hamba baca tadi kata jangan mudah ambil orang yang bukan daripada kalangan kita untuk menjadi orang kepercayaan. Kalau Tuhan larang tu, adalah benda buruk di sebaliknya. Tapi tidak dipedulikan. Surat dibawa oleh Anwar Ibrahim. Pagi dia nak pergi ngadap, Amor 2 kali dapat panggilan daripada pegawai istana. Memberitahu Anwar Ibrahim telefon 2 kali nak mengadap, nak bawa Zahid Hamidi. Terkejut Amor. Sebab masa tu dasar UMNO, no Anwar no DAP. Tiba-tiba nak pergi menghadap kerana Anwar kata dia ada cukup bilangan untuk menggantikan Tan Sri Muhyiddin. Dan betul lah, lepas menghadap kita dapat tengok satu keping surat yang memberikan sokongan pada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Apa yang mana sebutnya di kakak? Jadi kerajaan hari ni yang polipoting ni bukan masa pilihan raya lepas. Dia polipoting ni terjadi pada bulan 10 tahun 2020 lagi. Pakatan dibuat oleh Zahid Hamidi nak mengangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan janji dia sendiri akan dapat jawatan timbalan Perdana Menteri yang dia minta dengan Muhyiddin. Muhyiddin tak sebui. Jadi pertimbangan bagi Zahid adalah soal jawatan untuk diri dia. Dan disitulah mula berlaku pertembungan Amor dengan dia. Bila dia tuduh Amor ni jadi sesuatu UMNO, tapi hatinya duduk dengan PAH, hatinya duduk dengan Bersatu. Dan Amor ulang sekali lagi, Amor tidak menafikan. Kerana Amor pegang pada ayat tadi, tidak salah kalau Amor duduk dalam UMNO, ada sikit di penjuru hati Amor kasih sayang dan percaya dan yakin kepada PAH dan Bersatu sebagai teman ta'ayush untuk wujud bersama. Kerana UMNO sendiri duduk atas diri dia sendiri, UMNO tidak akan kuat. Kerana ni bukan macam dulu UMNO boleh meretah seorang. Kita kena pakar, kita kena rata. Apa kata? Dia ambil pilihan yang lain.
iaitu Anwar Ibrahim dan DAP, yang dasarnya adalah dasar sosialis dan dasar liberalis daripada parti PH dan juga parti DAP. Rekah cerita, maka amat dibuat. Masalahnya sekarang ini adik kakak, umat Islam dalam negara Islam yang majoritinya adalah orang Islam, adalah satu kewajipan atas kita. Kita kena memimpin, kita kena mentadbir, kita kena membentuk kerajaan. Dianya adalah fardu ain. Kalau dengar kata Tok Guru, kebanyakan ulama-ulama memfatwakan fardu ain, ada kata fardu kifayah. Tapi yang pastinya dia adalah satu kefarduan bagi umat Islam dalam negara Islam, mesti mengambil tanggungjawab untuk memimpin, bukan dengan akak orang lain duduk datang, kemudian kita duduk bawah macam mana yang dibuat oleh Zahid Hamidi. Sedangkan waktu UMNO PAS dan Bersatu bekerjasama, PAS dengan mudah terima kepimpinan UMNO sehingga Mahir Sabri diterima jadi Perdana Menteri. Bersatu yang pegang jawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, bila kita berunding dengan mudah beri laluan supaya Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Begitu sekali bertolak ansur di antara pemimpin-pemimpin Melayu dan Islam. Tetapi perkara itu tidak dihargai kerana nak jawatan bagi diri sendiri, maka pilih parti sosialis dan juga liberalis atas nama PH dan juga atas nama DAP. Maka ini menjadi punca kepada apa yang berlaku sekarang ini, iaitu 3 kali usaha cuba menjatuhkan kerajaan yang ada. Pertama dengan surat yang diberi pada Agung, surat itu tak berjaya. Cuba pula kali kedua dengan tarik sokongan 15 orang ahli parlimen, jatuh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Dan kali yang ketiga selepas pilihan raya baru ni adalah pusingan ketiga, di mana penipuan dibuat sekali lagi. Kerana waktu itu mandat orang Melayu dan orang Islam telah diberi kepada PAH, UMNO, Parti Sarawak, Sabah, semua sekali parti-parti yang membawa kempen No Anwar, No DAP. Ada 128 kerusi telah pun dimenangi oleh kita semua. Sepatutnya hari ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh kita, tapi kerana perbuatan Datuk Seri Zahid Hamidi, akhirnya parti-parti Melayu Islam jadi pembangkang dan parti minoriti yang bukan berteraskan kepimpinan Islam menjadi kerajaan dan memerintah kita. Ini masalah yang kita katakan kerajaan yang berada dalam keadaan tidak stabil, sebab kerajaan ini dibentuk daripada penipuan. Mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional memutuskan undi tidak diberikan kepada Anwar dan DAP. Malah 10 orang daripada Barisan Nasional sudah sign hitam putih memberi sokongan dalam 115 SD untuk Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, tapi dinafikan oleh Zahid Hamidi. Akhirnya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan Datuk Zahid Hamidi buat satu lagi surat palsu, pengakuan palsu kepada istana menyatakan semua 30 orang setuju Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini punca ketidakstabilan akan datang, sebab daripada 30 orang ahli parlimen BN sampai sekarang ni pun lebih daripada separuh masih tidak memberi sokongan yang bulat kepada Anwar Ibrahim hatta hari ini. Cuma masalah yang sedang kita hadapi adik kakak ialah ahli-ahli parlimen UMNO menunggu isyarat daripada rakyat. Dan pilihan raya negeri inilah peluang terbaik untuk memberi satu isyarat pada rakyat. Adakah rakyat, referendum rakyat bersetuju kerajaan cara Anwar Ibrahim? Adakah bersetuju
undi UMNO beri pada DAP? Adakah bersetuju kerajaan yang ada ini, kerajaan yang didominasikan oleh DAP dan PH, sedangkan mandat dalam pilihan raya lepas adalah untuk kerajaan yang no anuan no DAP? Maka kalau sekiranya dalam pilihan raya 12 hari bulan ini rakyat Malaysia sekali lagi mengulangi apa yang telah rakyat tunjukkan dalam pilihan raya parlimen, di mana majoriti rakyat dalam pilihan raya parlimen telah tolak UMNO dengan PA perangai UMNO itu, telah tolak Anwar Ibrahim kerana partinya hanya dapat 20-30 kursi saja, telah tolak DAP di mana DAP hanya dapat 40 sahaja, dan UMNO menerima kekalahan berat bila 7 negeri tak ada sekursi habuk rakyat beri pada UMNO dalam pilihan raya lepas. Persoalannya pada 12 hari bulan ini, isyarat yang macam manakah yang kita rakyat patut berikan kalau sekiranya rakyat mengekalkan mandat seperti mana pilihan raya lepas, memberi isyarat yang lebih kuat kerana waktu pilihan raya lepas UMNO belum lagi menyokong DAP, sekarang UMNO telah menyokong terai-terai DAP, maka adalah menjadi satu kewajipan semua rakyat, terutama di Kakak Amor, ahli-ahli UMNO, di kampung, di Cawangan, pengundi-pengundi UMNO biasa yang mungkin undi UMNO lagi pilihan raya lepas, maka 12 hari bulan berwajib atas kita, tak kira orang parti apa, hendaklah memberikan undi yang solid dan total kepada calon-calon Perikatan Nasional dan calon-calon berlambangkan bulan dalam pilihan raya yang akan datang ini. Ada orang kata, kamu bapa perlu buat gitu? Jawab dia mudah. Mungkin Tuhan tuduh. Lepas pilihan raya parlimen, ada pilihan raya di negeri. Pilihan raya negeri ini boleh reset politik nasional, politik negara. Iaitu kalau rakyat dapat memberikan pukulan hebat kepada UMNO, menghukum UMNO kerana telah menyalahgunakan mandat rakyat dengan melarikan 30 kursi, menobatkan DAP menjadi kerajaan. UMNO telah engkar atas apa kehendak rakyat dengan mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, bila UMNO membelakangkan rakan-rakan parti-parti Islam dan Bumi Putra, kemudian mengangkat parti Sosialis dan parti Liberalis ini. Kalau rakyat menjatuhkan satu referendum terhadap UMNO, maka sebaik saja pilihan raya negeri ini mendapat keputusan. Perhitungan selanjutnya adalah di parlimen itu sendiri, di mana saya yakin ahli-ahli parlimen yang ada akan bangkit dengan usul tidak percaya kepada kerajaan yang tidak ada mandat rakyat, dan seharusnya kerajaan perlu bertukar sebelum akhir tahun ini. Kerajaan baru kehendak rakyat hendaklah dibentuk dalam negara kita ini dengan seberapa segeranya. Riset ini adalah satu riset yang sangat penting, kerana apabila parti-parti politik yang mempunyai dasar dan ideologi yang berbeza, bila mereka bertabir dan memerintah negara, mereka akan menjalankan dasar-dasar mereka. Adakah kau tak sekejut kalau lo ni dengar kisah soal kalimah Allah nak digunakan, nak dibenarkan, digunakan oleh semua orang? Adakah kau tak sekarik bila tengok ada jantan siung dengan jantan? Adakah kau tak sekarik ada demonstrasi LGBT? Adakah kau tak heran kalau tengok ada tindakan-tindakan yang menghina ataupun meletakkan kedudukan Bumi Putra pada tempat yang tidak sewajarnya? Kerana apabila parti-parti politik yang ideologinya sedemikian memerintah, maka mereka akan melaksanakan dasar-dasar tersebut. Siapakah yang boleh menyelamatkan Malaysia? Siapakah yang boleh menyelamatkan negara kita dalam keadaan yang sudah jadi begini? Tuan-tuan tengok secara umum, misalnya bapa kuat sangat Serai Sanusi sebagai contoh. Tuan-tuan,
ada agenda yang lebih besar di belakang serang Sanusi. Kerana pada masa ini kebetulan dengan kehendak Allah SWT, Pak negeri diperintah oleh Pak. Lagi nyek Pak makin kuat, lagi nyek Pak makin kuat. Ambo dipanggil Toga Fababo, dipanggil Mahathir, teka umur 32 tahun. Ambo dilantik menjadi menteri. Ambo diamanahkan jadi ketua parti di Kelantan. Ambo jadi ketua pembangkang. Ambo jadi pengurusi Badan Perhubungan. Ambo jadi pengurusi Barisan Nasional. Dengan mandat daripada pimpinan parti, ambil ambo teka muda supaya boleh perai lama. Tujuannya adalah untuk UMNO merapah Kelantan. Akhirnya ambo tak ada nak rapah Kelantan. Pah rapah ambo jadi pah. Tidakkah semua ni pekerjaan Allah SWT? Ambo sendiri pun tidak pernah terfikir begitu. Tapi ambo sekarang ini dengan redanya, dengan sukanya, dengan gembiranya, dengan senang hatinya, ambo tak pernah duduk dalam UMNO besar sepuluh ni sampai hilang suara. Lah ni tak ada penat, tak ada lelah, tak ada letih, tak ada using. Hari-hari asalkan ada jemputan, ambo berjuang dan berjuang bersama PAS. Kerana ambo yakin inilah perjuangan yang betul bagi seluruh orang Melayu dan umat Islam dalam negara kita. Sebab tu sikit-sikit buat Allah SWT beri keberkatan kepada PAS. Pilihan raya lepas, PAS hanya ada 18 kursi. Bila ambo berunding kursi dengan PAS target nak 30-35 kursi. Tapi Tuhan beri lebih daripada itu. Ya UMNO ada 50 lebih kursi. Target nak 100. Lah dekat tinggal 26 kursi. Tak ada keberkatan dalam perjuangan kerana jalan yang salah. Pilih jalan yang salah. Sebab itu dalam pilihan raya 12 hari bulan ini tuan-tuan, sangat penting, terutama orang-orang muda, anak-anak muda, kerana masa depan negara kita berada di persimpangan. Ambo kata tadi, kenapa kuat pertempuran berlaku di Kedah? Pak negeri dapat kepada PAS. Dulu saja Kelantan, kemudian jadi 2 Terengganu, lepas tu jadi 3 dapat pula Kedah, kemudian baru ni jadi masuk pula Perlis jadi PAS. Dan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak perasan, PAS negeri inilah sedang dikurniakan Allah SWT dengan kekayaan yang paling besar sekali, yang sedang diintai oleh Amerika, China dan kuasa-kuasa besar. Kalau Kelantan ada gas, Terengganu ada minyak, Kedah ada rare earth, REE, yang nilai berbilion-bilion. Tuhan tak beri ke Johor, Tuhan tak beri ke Pahang, Tuhan tak beri ke Selangor, Tuhan tak beri ke wilayah persekutuan. REE ini baru ditemui beberapa tahun yang lepas. Dan semua khazanah rare earth ini tuan-tuan terdapat dengan jumlah yang banyak, berkualiti tinggi, dan semuanya duduk dalam negeri di bawah pemerintah PAS, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Minyak di negeri bawah perintah PAS, gas di bawah negeri perintah PAS, REE di bawah negeri perintah PAS. Ni yang duk gila sangat, duk serai-serai nak cari jalan juga nak berjatuh kerajaan di bawah pimpinan PAS, terutama sekali di Kedah pada hari ini. Kita dengar macam-macam kisah, macam-macam orang dibawa untuk nak mendapatkan peluang-peluang, dan juga bagai-bagai macam-macam serangan dikenakan kepada Menteri Besar Kedah, kerana Menteri Besar Kedah bertindak jujur dalam apa yang dilakukan. Sebab itu mereka tidak akan berjaya tuan-tuan. Kalau di belakang mereka ada siapa sekalipun, bukan rahsia lagi dah. NED, Amerika Syarikat, Ejen CIA, National Endowment for Democracy, adalah sebuah ejen terbentuk, ada kaitan dengan CIA Amerika. Di belakang itu adalah gerakan Zionis, telah buat pengakuan saja sesar pilihan raya ke-14 bahawasanya NED, termasuk yang pernah dibiayai oleh George Soros, mereka telah buat pengakuan terbuka. Mereka telah melabur dengan parti-parti pembangkang, khususnya DAP dan PKR,
untuk menjatuhkan kerajaan yang ada pada ketika itu. Bukan rahsia lagi dah, politik negara kita sedang dicampur tangan dengan hebat oleh kuasa-kuasa besar daripada luar. Kalau tuan-tuan dengar pengakuan seorang pegawai politik, orang Kaneng pada Lin Guang Eng, apabila dia keluar daripada DAP, dia menceritakan bagaimana gerakan Kristian antarabangsa, misalnya memainkan peranan pada PRU Pablah, bagaimana NED memainkan peranan, bagaimana badan-badan lain antarabangsa memainkan peranan. Maka politik negara kita ini tidak seperti mana yang kita nampak daripada bawah. Pertarungan yang besar, dan antara yang paling besarnya ialah tidak mahu melihat kebangkitan Islam, kemarahan Islam, pentadbiran Islam. Kerana itulah yang menjadi musuh bagi sesetengah pihak sejak daripada dulu lagi. Siapakah yang boleh menyelamatkan kita? Siapakah yang boleh menyelamatkan kita daripada campur tangan luar, daripada ideologi-ideologi luar? LGBT tidak mari secara kebetulan, tuan-tuan. Dia adalah perancangan daripada antarabangsa. Amboyak beberapa kali, kalau tuan-tuan buka dalam Google, tuan-tuan cari prinsip-prinsip Alice Bailey. Alice Bailey telah lama mencadangkan dunia order baru. Ada 10 prinsip perlu dilaksanakan. Antaranya dia kata, take out prayer and religion from education system. Jangan buat kehidupan beragama melalui pendidikan budak-budak. Biar budak-budak jadi bengok kelu sekular gitu saja. Apa lagi prinsip Alice Bailey yang telah dicanangkan dan cuba dilaksanakan? Jadikan homosexuality as a way of life. Jadikan nikah jantan sama jantan, LGBT ni jadikan satu kehidupan biasa saja. Itu prinsip-prinsip Alice Bailey yang sedang cuba diterapkan di negara-negara, lebih-lebih lagi negara-negara orang Islam. Jadi apa ubah dia? Apa benteng dia? Apa pelindung dia? Apa perisai dia? Dan nak menyelamatkan negara kita, nak menyelamatkan agama kita, hendaklah kita elak negara ini ditadbirkan oleh pihak-pihak yang mempunyai ideologi yang bertentangan dan berjanggah dengan Islam. Hak ni sangat-sangat penting adik kakak. Nampak benda kecil, kalimah Allah bui semua orang pakai. Nampak benda kecil, tapi tidak kecil adik kakak. Kerajaan terdahulu telah buat putusan 4 istilah tak boleh dikongsikan dengan sesiapa. Kalimah Allah, kalimah Baitillah, kalimah solat, kalimah kiblat tidak boleh dikongsikan dengan mana-mana agama lain. Kerana dia menimbulkan keliruan, kesannya buruk bagi anak-anak kita di masa akan datang apabila timbul kekeliruan tentang perkara tersebut. Begitu juga soal kalimah Allah. Jelas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh Allah itulah juga nak disamakan dengan Tuhan, konsep ketuhanan orang Kristian, yang mana Allah beranak dan Allah diperanakkan. Tuhan beranak, Tuhan diperanakkan. Bercanggah dengan prinsip Islam. Macam mana boleh kita nak lock supaya kalimah Allah dibenarkan dipakai begitu saja? Nampak benda kecil, kerajaan kena pertahankan. Dulu kerajaan kita pertahankan sampai pergi ke mahkamah. Orang cabar, orang challenge, pergi mahkamah, kalah di satu peringkat kerana ada kekurangan-kekurangan. Kerajaan masuk buat rayuan semula, nak lawan balik, mari kerajaan baru tarik rayuan. Saya lah ditinggal terkotak-kating, belum lagi diselesaikan soal kalimah Allah. Itu baru satu perkara. Bagaimana dengan soal unsur-unsur LGBT? Lagu mana lagi dengan soal-soal yang lain? Maka perkara ini tidak kecil. Selagi kita mengangkat orang yang menjadi kerajaan, yang mempunyai ideologi dan dasar yang bercanggah dengan Islam, maka kita lah terpaksa menanggung akibatnya. Sedangkan kita ramai, kita gagah, kita kuat, tapi kita telah berjaya dipecah belahkan oleh orang. Mereka sikit ada 40 kursi, boleh jadi kerajaan. Kita ramai ada berpuluh-puluh kursi, tak boleh jadi kerajaan. Sebab apa?
Sebab adanya si Kitol. Sebab apa? Adanya kayu yang nak menumbalkan kayu yang bernama Zahid Hamidi. 30 kursi dia ambil di AP tu hakak jadi kerajaan. Dan bila dia dah jadi kerajaan, nak menurunkannya bukan mudah, tuan-tuan sekalian. Maka pilihan raya inilah saja peluang yang ada bagi umat Islam. Kita ramai, kita ada bilangan, dengan syarat kita jangan berpecah belah. Rule nombor 1, syarat nombor 1, hendaklah pesan pada anak, cucu, cicit, waris, warah. Jangan fikir hak ni mudah, tak tubik ngudi. Jangan fikir pilihan raya ni mudah, gelombang rakyat dah kuat, maka hak duk jauh, hak duk luar perantau, tak balik ngudi. Berasa batal pah, kuat dah di Terengganu, maka ramai tak tubik ngudi. Jangan sekali-kali adik kakak anggapkan mengundi hak ni lebih besar, lebih penting, lebih mustahak daripada semua pilihan raya sebelum daripada ini. Pesan kepada anak cucu, waris warah, duk jauh, duk dekat, semua sekali, undang-undang nombor 1, hendaklah keluar mengundi beramai-ramai. Yang kedua, apabila semua sekali sudah keluar mengundi, jangan pecah pencilkan undi. Jangan racik-racik undi. Jangan letak joket tu sikit, letak joket ni sikit. Tak sekira kita orang parti gapo, sama telah orang Perikatan Nasional, tetapi juga tidak terkecuali ahli UMNO, orang UMNO dan sebagainya. Duduklah dalam parti apa sekalipun, 12 hari bulan, topok undi kita semua sekali, undi Perikatan Nasional dan calon-calon PAS dalam pilihan raya yang akan datang ini. Ini saja formula dia. Ini saja ubat dia nak memperbaiki kedudukan politik tanah air yang serba songsang pada masa ini. Permulaannya dengan PRN ini. Kalau PRN ini gagal, DAP akan lebih lama berada dalam kerajaan. Kerajaan Anwar Ibrahim akan rasa dia lebih kuat. Apa lagi yang dia nak gunakan, nama tak tahulah. Loni pun apa tengok peletkan, salah gamuk. Amo duduk bawah 5 Perdana Menteri. Amo Menteri Kabinet zaman Mahathir. Amo berkhidmat di bawah Paulah. Amo berkhidmat di bawah Najib. Amo berkhidmat bawah Muhyiddin sebagai Menteri. Amo duduk bawah Mai Sabri sebagai Menteri. Amo tak aja tengok lagi PA Perdana Menteri, sebengo Perdana Menteri yang ada lah ni. X-rated Prime Minister. Bukan PMX, tapi Perdana Menteri X-rated Prime Minister. Kadang-kadang amo heran tengok seorang Perdana Menteri nak balah dengan semua orang. Amo duduk bawah banyak Perdana Menteri dan amo duduk dalam Kabinet Mahathir sekali dengan Perdana Menteri sekarang. Patut dia dah boleh tengok contoh teladan bila kita jadi Perdana Menteri. Takkanlah kita nak balah dengan semua orang. Kita sudah jadi ketua negara. Lala sekali nak balah dengan Mahathir dekat 100 tahun pun dia nak balah. Tundai orang sakit duduk atas kursi roda. Orang tak ingat dah dia nak kutip balah. Baru seminggu jadi Perdana Menteri. Said Mohtar Al-Bukhari, dia nak kutip wak balah. Lepas tu jumpa Sanusi, wak balah pula ke Sanusi. Lah akhir berhidup balah. Budak sekolah tanya soalan, dengan budak sekolah dia balah kemari dulu. Tak tahu apa jadi dah. Lepas tu tak ingat, hop janji lama tak buat lagi. Hak baru dia janji, macam-macam janji, nak menyedak ke Sarah. Dia terlupa. Dia tak tahu sama ada dia Perdana Menteri ke dia jual ubat. Orang jual ubat dia kakak. Dia mari, dia padu gendai. Kalau ada anak ulas sawa, dia letak anak ulas sawa. Pagi orang mari dekat ramai-ramai. Supaya ramai, dia boleh kecek. Kerana ubat dia lah paling baik. Pakai ubat dia, kecil manis pun sia, lemah jatuh pun sia, darah tinggi pun sia, kurak sia, panas sia. Tukar jual ubat pecah baju dia, kurak dia sendiri tak berubat lagi. Perdana Menteri kita ni macam tu lah. Lah ni nak bersarah, panggil Siti Nurhaliza, dia nyanyi supaya orang ramai. Lepas tu dia bersarah, sebab dia suka tengok orang ramai. Dan bila dia bersarah, kadang-kadang heran benda dia bersarah. Benda orang lain buat dia mengaku. Pelaburan Kedah hak lama dah dibuat oleh kajian dulu dia mengaku. Soal Elon Musk hak apa tu Azmin Ali dah terakai lebih lama, hak tu pun dia mengaku.
Utai Felda hok mayang dia hapus mula pun juga dia kutip nak mengaku dia tak khabar apa benda dia berkecek semata-mata nak kepada populariti kerana nak benda dalam pilihan raya semata-mata. Tak rajin ada Perdana Menteri balas ni tuan-tuan. Tapi inilah realiti dia. Kalau kira sebagai seorang Perdana Menteri yang berjanjikan reformasi, adik-kakak tengok reformasi apa yang dia lakukan. Kalau dulu dia marah, dia anti kepada orang yang menyalahgunakan jentera kerajaan. Lah ni turun ngepil pilihan raya pakai helikopter. Bila orang kata, orang tanya dia, lagu mana ngepil pakai helikopter? Apa salahnya saya pakai helikopter kerajaan? Ya, you sakit hati apa pasal? Wah, Masya Allah, takaburnya. Betul helikopter kerajaan boleh pakai bila urusan kerajaan. Tapi bila turun ngepil parti, sepatutnya tak boleh pakai kemudahan dan peralatan kerajaan. Itu isunya. Begitu juga dengan masalah-masalah yang lain. Baru nak tubik suara. Pukul 12 dah. Tak nak masuk iadah adik kakak. Lepas tara dah. Amun ni kecek tebing. Mana suara tak berapa ada. Tapi kesimpulannya adik kakak. Tak perasa dah lepas pukul 12. Kesimpulannya pilihan raya 12 bulan ni tersangat penting. Kena tubik ramai-ramai. Kena ngundi ramai-ramai. Tapi yang paling penting sekalinya ialah satukan undi-undi. Jangan letak itu sikit, letak lagi sikit. Di Terengganu ni tak sampai mikir banyak lah. Tokai mak saing nak jadi Perdana Menteri besar semua lah. Padahal adik kakak, baru ni rakyat kalah puluh-puluh ribu dah. Tokai nak balik jadi Menteri besar semua lah. Menteri besar Datuk Sam ada. Dan esko-esko ada, apa ada ni. Macam bumi dengan langit. Dengan pemimpin-pemimpin yang ada ni. Pemimpin PAH telah terbukti kepada rakyat. Sebab itulah daripada benar sikit, benar kau banyak. Dulu ada parlimen, ne 2, lah ni bui, dapat kosong. Dulu pilihan raya, 20 berapa? 23, 24 ke? Hak ni, insyaAllah, berapa kosong? 3 bulan? 32 kosong. Boleh ke tidak? Boleh apabila rakyat semua bersatu. Dan undi tadi, tak payahlah. Dia pecah topok situ sikit, topok sini sikit. Kalau seluruh Malaysia, umat Islam semua boleh bersatu, boleh satukan undi, jangan berpecah-pecah, maka kita akan lihat satu perubahan politik, transformasi politik yang sangat besar akan berlaku. Dan kita boleh letakkan semula orang yang patutnya berhak dan berkemampuan di tempat-tempat yang betul. Maka barulah segala masalah yang kita hadapi pada masa ini insya-Allah akan diselesaikan melalui pembentukan kerajaan yang baru. Jadi akhir kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berdoa pada Allah, bermunajat pada Allah agar diberikan kemenangan pada calon-calon kita, calon-calon PAS, calon-calon Perikatan Nasional. Dan kita harap semua sekali, termasuk adik kakak di kalangan orang-orang UMNO, perjuangan ini kerana agama, kerana bangsa, bukan kerana parti. Hendaklah kita bersatu hati mengekalkan, memberikan undi kepada Perikatan Nasional, insya-Allah boleh kita lakukan bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.